Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Mawadah binti Mat Zainuddin, nombor Menteri A164571. Saya akan membentangkan tentang tengah kerjaya yang telah saya kumpul. Jadi dalam tugasan ini, saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan kerjaya, latar belakang informan yang saya tengok, dan teori-teori yang bersesuaian dengan sejarah perkembangan kerjaya. Baik, sekarang saya akan menceritakan tentang sedikit tentang latar belakang informan. Di informan yang saya pilih adalah Encik Muhammad Iqbal bin Muhammad Syubi. Beliau berumur 23 tahun dan merupakan anak bongsu dari 3 orang adik-beradik dan semuanya lelaki. Jadi beliau mempunyai seorang bapa, seorang ibu dan 2 orang abang. Taraf pendidikan keluarga Encik Iqbal, bapanya belajar sehingga ke peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM, manakala ibu beliau belajar sehingga ke peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dan 2 orang abangnya melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Degree program kejuruteraan mekanik kedua-duanya, tapi berlainan universiti, iaitu abang sulung belajar di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan abang yang kedua belajar di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Dan kali sekarang informan sedang menuntut melakukan pengajian jarak jauh dalam program pengurusan di Open University Malaysia OUM Tanjung Malin. Jadi dari aspek pekerjaan, bapa beliau merupakan pesara swasta Tenaga Nasional Berhad TNB, manakala ibu beliau suri rumah sepenuh masa. Manakala 2 orang abangnya sudah bekerja dan sudah mendirikan rumah tangga, dan beliau juga sudah bekerja mendapat kontrak tetap selama 2 tahun di TNB dan masih bujang. Jadi berdasarkan penceritaan semasa temu bual berlangsung, dapat saya simpulkan gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa beliau ialah gaya keibubapaan autoritatif, iaitu yang bermaksud tinggi kawalan dan tinggi kesedaran. Baik, jadi bahagian ini saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan kerja informan dari kecil sehingga dewasa. Jadi sewaktu di tadika, tak banyak yang dapat saya kumpul sebab informan pun tak berapa nak ingat, tapi beliau menyatakan bahawa personaliti beliau semasa kecil dulu seorang yang ceria dan aktif, dan beliau suka meneroka perkara baharu di kawasan rumah bersama rakan-rakannya. Dan pada ketika ini cita-cita beliau ialah untuk jadi seorang angkasawan sebab boleh melihat planet-planet lain selain bumi. Baik, jadi seterusnya kita beralih kepada waktu informan di sekolah rendah. Pada semasa sekolah rendah, setelah melakukan penerokaan sewaktu di waktu tadika, informan telah mengecilkan beberapa skop. Antaranya ialah dari aspek sukan. Informan lebih sukakan aktiviti sukan yang melibatkan tangan seperti sukan badminton, dan kurang dan tak berapa suka aktiviti melibatkan kaki seperti bola sepak dan futsal. Jadi pada waktu ini juga minat dan cintanya kepada aktiviti seni lukis berkembang. Jadi informan suka aktiviti melukis, mewarna, dan pada ketika ini minat informan berubah daripada ingin menjadi seorang angkasawan berubah kepada ingin menjadi seorang guru, sebab melihat cara layanan guru kepada dirinya dan rakan-rakan yang lain. Beralih ke peringkat sekolah menengah pula, selepas PMR beliau menyambung aliran seni. Jadi semakin bertambah minat dan kecintaan kepada seni, pada aktiviti seni, dan guru seni beliau melihat beliau mempunyai potensi, jadi beliau diambil untuk diasah bakatnya dengan lebih baiklah. Dan semasa tingkatan 5 beliau dipilih untuk menjadi pengerusi unit beruniform kadet polis, dan mereka memasuki pertandingan golf kaki dan menang di tempat pertama di peringkat negeri. Dan beliau menyambung ke peringkat STPM dan dilantik untuk menjadi ketua kelas. Jadi pada waktu ini saya beranggapan bahawa kepimpinan beliau ditanam, dididik. Dan seterusnya selepas STPM beliau mengambil keputusan untuk bekerja. Beliau menolak tawaran pengajian kerana dan saya mempersoalkan perkara ini. Kenapa? Sebab kebanyakan daripada kita memilih untuk menyambung pengajian dahulu. Jadi beliau berfikir bahawa pada waktu itu beliau tidak mengorbankan ibu bapa, di mana bapanya sudah hendak bersara.
Di pekerjaan pertama beliau ialah di International University Malaya Wales IUMW sebagai kerani. Sekarang beliau bekerja di syarikat TNB selepas bapa ni memberitahu syarikat TNB ada membuka tawaran pekerjaan, jadi beliau memohon. Sekarang beliau mendapat kontrak tetap selama 2 tahun di syarikat TNB. Baik, seterusnya ialah pemilihan dan pengaplikasian teori. Baik, di peringkat sekolah rendah dan tadika, saya memilih teori pembelajaran sosial Bandura yang diperkenalkan oleh Alban Bandura. Jadi kenapa saya memilih teori ini? Kerana pada peringkat ini saya melihat kita banyak mempelajari belajar sesuatu dari pemerhatian. Jadi begitu juga kanak-kanak. Dan perkara ini dilihat semasa di sekolah rendah. Mengapa informan memilih untuk bagaimana cita-cita sebagai seorang guru itu boleh wujud, disebabkan pemerhatian informan terhadap cara layanan gurunya kepada diri dan orang lain. Jadi di sini saya melihat teori pembelajaran sosial Bandura sangat tepatlah. Baik, semasa di peringkat sekolah menengah, saya memilih teori trade yang memfokuskan kepada kepimpinan informan. Jadi saya mengambil Big Five Factor atau Ocean yang diperkenalkan oleh David Goldberg. Jadi dalam Big Five Factor ini saya menekankan faktor openness, keterbukaan. Jadi pengalaman kepada keterbukaan menyumbang kepada ciri kepimpinan informan, dan perkara ini dapat membantu informan untuk menyumbang idea-idea dan berfikir di luar kotak. Maksudnya informan sepanjang menjadi memegang jawatan sebagai ketua ataupun pengerusi, beliau menyusun strategi yang baik, contohnya sehingga dapat menang dalam pertandingan kuat kaki di tempat pertama. Jadi perkara ini melihat bahawa informan mempunyai kepimpinan, keterbukaan yang baik, dan pengalaman ini membantu untuk menghasilkan, memberi hasil yang bagus. Jadi seterusnya ialah Myers-Briggs indicator ataupun Myers-Briggs type theory. Jadi teori ini saya memilih sebelum informan bekerja, maksudnya proses informan mengambil keputusan untuk bekerja. Jadi dapat saya lihat informan bekerja untuk meringankan beban keluarga dan untuk belajar hidup berdikari. Di samping sebelum membuat keputusan, informan berbincang dahulu dengan keluarga, tetapi keputusan diambil bukan disebabkan oleh orang lain. Maksudnya bukan orang lain yang membuat keputusan informan untuk bekerja dahulu, tetapi informan mengumpul dahulu maklumat dari keluarga, rakan sebelum mengambil keputusan untuk bekerja. Akhir sekali ialah tentang justifikasi pemilihan teori. Baik, teori pembelajaran sosial Bandura saya ambil kerana perkara ini biasa dalam kehidupan individu dan juga informan, dan kita dapat melihat dari waktu zaman kanak-kanak betapa informan membuat pemerhatian dari banyak segi tentang bagaimana cita-cita sebagai seorang guru boleh wujud, dan bagaimana sukan yang melibatkan tangan boleh lebih digemari. Baik, seterusnya ialah tentang teori trade yang menggunakan faktor Big Five Factor yang saya lihat bersesuaian dengan personality informan, dan faktor keterbukaan menyumbang kepada ciri kepimpinan. Akhirnya semakin banyak memegang jawatan, semakin baik dan semakin terbuka seorang individu, dan juga apa yang saya lihat dalam diri informan. Sekali berkaitan teori jenis Myers-Briggs type theory yang digunakan semasa hendak membuat keputusan. Jadi ada beberapa faktor lah membuat keputusan berdasarkan dunia dalaman, penilaian tentang thinking, feeling, perasaan dan pemikiran, dan struktur, iaitu di mana informan mengambil keputusan berdasarkan maklumat yang diperoleh dan mengambil keputusan yang dilihat sesuai pada waktu tersebut. Sekian, terima kasih.